Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lama benar saya tak bercakap dah. Okey, hari ni saya nak bercakap lagi pasal bringing art and science together. Kenyataan ini pernah dibuat oleh Dr. Mazli Malik, bekas Menteri Pelajaran yang telah meletakkan jawatan Bringing Art and Science Together. Jadi hari ni saya malas nak cakap soal sains, saya nak cakap art pula. Saya nak jadi artis pula hari ni. Saya nak uji bakat saya. Mungkin saya boleh bawa, menguji suara saya pula. Hari kau mendengar saya cakap pasal sains tak habis-habis ya. Ini buku saya ni. Saya dah dulu saya cetakkan buku ni lebih kurang 2,000. Dah habis saya jual pun. Harganya masa tu saya letak RM15. Otak kanan Melayu hebat. Itu gambar saya. Ya. Jadi hari ni saya nak bercakap pasal otak lagi. Di mana kita nak menggunakan dua bahagian otak tu. Kiri, kanan. Jadi saya selalu cakap pasal sains. Biasanya sains ni otak belah kiri. Scientific mind ya. Hari ni saya nak bercakap pasal art pula. Kemungkinan saya boleh bawa satu lagu yang boleh apa kata orang nak melepaskan rasa tension. Sebab banyak sangat orang dah komen saya pasal dunia sains saya. Yang terbarunya pelajar Universiti Melaya di komen saya dalam teori E = mc², yang dicetuskan oleh Albert Einstein tu. Jadi Einstein pun masa hidupnya dia main violin dia. Dia asyik main violin dia bila nak mencerai dia. Jadi hari ni saya pula nak menyanyi lah pula. Saya nak bawa satu lagu yang saya dah cipta sendiri. Ya. Jadi korang janganlah ketawa pula. Bila saya nak bawa satu lagu yang saya reka sendiri, tadi datang idea. Jadi yang ini dalam buku otak ni ada dikatakan feeling ya. Perasaan kita tu. Kita duduk menung seseorang tu, kita testlah suara kita. Manalah tahu ada bakat, ya tak? Jadi saya nak menyanyi. Bukanlah menyanyi, saya nak bawa satu irama supaya nak melepaskan tension. Dah dekat seminggu saya tak bercakap. Pasal banyak sangat orang komen saya dalam dunia sains. Sekarang saya nak jadi artis pula. Sebab Malaysia ni ramai sangat artis. Saintis kurang. Jadi saya nak cubalah pula dengan satu suara yang saya, mungkin suara saya boleh masuk bakat RTM ke mana lah tahu ya tak. Jadi sejak akhir-akhir ni saya merasakan dunia saya sepi. Dalam kesepian inilah saya cuba membawa satu irama. Sebab irama ni di sebelah otak kanan kita, rhythm ya. Rhythm dalam buku ni ada perkataan kreatif, non-verbal, feeling, think and picture, daydreaming and imagination. These are the thing that yang membawa kita punya pemikiran kreatif tadi. InsyaAllah. Jadi itulah kehidupan ni dalam keadaan sunyi sepi ni. Kadang-kadang kita duduk termenung. Dalam teori sainsnya, kalau kita duduk termenung melihat daun-daun yang berguguran itu, kita dapat mendengar daun jatuh. Orang Jepun dia buatnya muzik kitaro, muzik kitaro. Deruan ombak tu, daun-daun yang luruh tu dia dapat dengar. Dicantumkannya, dibuatkan irama muziknya. Ya. Jadi itulah yang dikatakan bringing art and science together. Kenapa? Bila kita dalam keadaan keletihan, cubalah kita bawakan, mungkin kita boleh buat sajak ke, ataupun kita boleh mengeluarkan rasa hati kita. Di mana akan ku cari orang yang boleh membantu perjuangan ini? Ayuh, marilah ke hadapan
untuk membantu perjuangan ini. Moga-moga dapat kita membentuk masyarakat madani. Okey, tak boleh banyak sangat. Sekarang kau tertidur pula. Jadi, kau dengar sikit lah. Jadi, saya bukan nak berlagu. Saya cuba nak melepaskan tension. Kadang-kadang rusing juga dengar orang komen saya dalam DVD, dalam kuliah saya ni. Yang terbarunya dia komennya saya tentang teori Albert Einstein. Jadi lepas ni nanti saya akan kupas balik. Macam mana teori-teori besar dunia ni dapat daripada hasil menungan yang dikatakan daydreaming, imagination semua tu. Jadi benda-benda inilah yang kita nak kupas di masa-masa akan datang. Siapa-siapa yang punya bakat tu ke tengah lah. Saya teringat kisah seorang arkitek di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, namanya Mimar Sinan. Dia bukanlah bidang seni bina seperti kita duduk di universiti belajar art and architecture. Tetapi dia ni orang yang bersungguh-sungguh nak membangunkan sebuah tamadun di zaman Turki Osmaniyah dulu. Maka terbinalah Masjid Biru melalui ilham sahaja. Ya. Jadi macam ni cuba tuan-tuan tengok, ada satu botol ini Golden Bee ni ya. Ini macam mana ke nak tunjukkan. Tu dia. Golden Bee depan saya ni. Kalau kita tengok ya, dalam Al-Quran ada surah lebah. Bagaimana Allah membantu lebah? Dalam surah Quran, dalam Al-Quran Allah ada sebut, kami wahyukan kepada lebah membuat sarang di bukit. Lebah ni bukannya masuk fakulti seni bina pun. Tapi bila dia datang membina dia punya sarang, di bukit-bukit, di pokok semua tu, itu wahyu Allah tu. Allah sebut dalam Quran, kami wahyukan kepada lebah membuat sarang tu. Jadi setiap lebah ni akan membentuk hexagon. Ya. Terbentuk hexagon. Padahal bukan masuk universiti pun. Tahu je dia membentuk hexagon tu pada sarang lebahnya tu. Inilah dia kuasa Allah. Kalau Allah nak bagikan ilmu tu, nak bagikan kebolehan pada seekor lebah pun, dia boleh buat sarang semua berbentuk hexagon. Ukurannya semua sama. Semua lebah tu buat kerja rupa itu. Dibinanya hexagon. 6 segi tu. Lepas tu ditiru oleh JKR. JKR ya, kalau kita tengok JKR punya simbol, JKR bentuknya tu hexagon. Ya. Kalau Amerika tu pentagon. Pentagon tu rumah rahsia dia lah. Kita ni membentuk hexagon. 6 sempadan. Itu kerja lebah. Tengok mudah Allah nak tolong. Nak bantu lebah tu. Maka terbentuk dalam setiap lebah tu. Boleh membuat sarang dia tu. Semua berbentuk hexagon. Dalamnya tu anak-anak lebah tu. Inilah kuasa Allah. Ya. Jadi cukuplah untuk hari ni. Saya sebenarnya dah keletihan. Jadi sebab itu lama tak bercakap ni, nak mencari, tengah menyusun. Lepas ni saya nak buat kuliah yang ni, saya nak buat kuliah pula. The Story of Colour dalam rahsia. Terbalik baca kalau ni, baca betul-betul ya. Story of Colour dalam rahsia pertemuan saya dengan Ketua Setiausaha Negara. Ini gambar saya. Bertemu dengan Ketua Setiausaha Negara. Masa tu dia masih Ketua Setiausaha. Tan Sri Siddiq Hassan. Sebelah ni. Tan Sri Siddiq Hassan ni pernah menjadi Ketua Setiausaha Negara. Adalah perbincangan saya dengan dia. Tapi tak boleh saya kupas sekarang. Kuliah akan datang. Ya. Jadi antaranya story warna tu keluar dalam surah Abah tu. Biru paling banyak keseronokan. Warna biru tu.
Ni saya pakai baju biru ni. Hari ni rasa seronok pula nak menyanyi. Saya pun bawa lah. Irama Melayunya tu. Hari tu saya teringat masa saya di kampung dulu. Lagu Iramli. Dendang Anak Tani. Saya masa tu kerja bendang. Tengah-tengah bendang tu kadang sayu kedengaran lagu Iramli. Aku anak tani. Saya pula tengah buat bendang masa itu. Allah, mendayu-dayu bunyinya. Itu tahun 70-an. Masa saya bersekolah lagi. Jadi, mengikut warna-warna biru ni disebut dalam keratan akhbar ni, dalam akhbar Metro ni, saya baca, ini terbalik tulisan ni, terbalik saya bacakan yang ni. Dia kata, kemungkinan inilah mengapa warna biru disarankan di lokasi yang resah dan tertekan. Jadi rupanya warna biru ni, bila rasa resah tertekan, gunakan warna biru. Ya? Kemungkinan inilah mengapa warna biru disarankan di lokasi yang resah dan tertekan seperti di pejabat. Itu yang saya jumpa Ketua Setiausaha Negara ni. Nak bincang macam mana peranan warna boleh menenangkan. Sebab itu bila kita risah, tengok pokok-pokok di luar tu. Bila kita penat dalam pejabat, keluar daripada pejabat kejap. Tengok pokok-pokok yang hijau tu. Itu jadi ketenangan. Allah jadikan hijau ni untuk menggambarkan suasana syurga. Sebab syurga tu warna hijau. Tapi tak dapat nak digambarkan syurga tu. Kalau siapa yang boleh menggambarkan syurga, sebenarnya itu bukan syurga. Syurga ni ialah tempat yang tak pernah dapat dibayangkan dan difikirkan. Kalau dah boleh fikir, itu bukan syurga lah tu. Cuma Nabi ada sebut Raudah tu. Ya? Raudah di makam Nabi tu. Jadi tuan-tuan, makam Kubah tu warna hijau. Hijau ni gambaran syurga. Warna hijau. Jadi pada otak kanan yang saya keluarkan buku saya dulu, ada buku saya ni, ada hijau dengan pink ni. Dia ada peranan warna di situ. Ya. Itulah dia untuk hari ni. Jam pun dah pukul 4. Saya tengah mengemas kini kan saya punya kuliah lepas ni. Saya nak buat satu kejutan lepas ni, satu kuliah yang boleh mengejutkan ramai pihak juga, iaitu satu penemuan baru dalam bidang fizik yang saya akan olah selepas ni, insya-Allah. Jadi sebelum saya berakhir, ada apa-apa yang tuan-tuan nak bertanya untuk saya, kita bersembang kejap? Adakah soalan-soalan yang boleh memberi satu input baru kepada kita? Kalau ada, silakan untuk saya menutup majlis saya ni. Ya. Tak ada nampaknya. Ramai juga orang yang tengok ya. Jadi saya akan menceritakan balik sejarah latar belakang saya punya biodata, apa aktiviti-aktiviti saya daripada tahun 1955 lagi, waktu saya dilahirkan di kampung saya hinggalah hingga hari ini, di mana saya akan menceritakan kenapa saya sanggup mempertahankan research ini hingga ke umur saya hampir masuk ke 65 pada bulan 10 ni. Dan saya akan mengupas pertemuan saya dengan Tun Mahathir. Kenapa Tun Mahathir di usia yang begitu lanjut, 96, 94, dia masih lagi aktif. Dan saya akan kupas pertemuan saya dengan Tun Mahathir. 4 kali saya bertemu dengan Tun. Apa yang tersimpan di hati saya untuk memajukan negara ni. Salah satunya, Tun Mahathir pernah membuat satu kenyataan. We may make a rocket one day. Jadi saya telah menyiapkan saya punya point di mana akan dibawa kepada program roket angkasa selepas ini kepada sebuah kerajaan negeri. Jadi saya akan bincang dengan kerajaan negeri tersebut
sekiranya idea-idea yang saya bawa ni boleh membantu untuk merancakkan lagi program sains angkasa lepas ini. Sebab dalam Quran Allah dah sebut dalam surah Ar-Rahman, wahai perkumpulan jin dan manusia, ayat tu ayat surah Ar-Rahman ayat 33 ya. Tolong tengok ayat tu, sama-sama kita meneroka program angkasa lepas ini. Kerana ada sebuah negeri yang akan menaja program itu. Tun Mahathir sebagai orang yang menggalakkan program ini. Jadi dalam surah Ar-Rahman ayat 33 tu Allah berfirman, wahai perkumpulan jin dan manusia, kalau kamu boleh menembusi langit, kata Allah. Jadi Allah mencabar manusia, kalau boleh pergi menembusi langit tu silalah. Ayat tu tengoklah ayat 33 surah Ar-Rahman. Jadi mari kita sama-sama merenung ke depan supaya Malaysia akan menuju ke sebuah negara maju yang akan dilihat oleh seluruh dunia selepas ini. InsyaAllah. Itu saja untuk hari ini. Moga-moga kita bertemu sekali lagi dalam kuliah yang berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kalau ada apa nak bersembang dalam ini, ada persoalan-persoalan yang sambil yang bersantai begini, silalah bertanya. InsyaAllah. Okey, kita jumpa lagi.